Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan limpah segala-galanya yang Allah bagi kepada kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi peluang pada malam ini untuk tahun baru. Tahun baru ni tahun 2021. Tahun lepas dah pergi dah. Walaupun masuk tahun baru, kita masih lagi duduk di surah yang lama. Kuliah kita. Saya ingat habis lah akhir tahun ni. Rupanya Allah menurunkan ujian kepada kita, sedikit ujian. Yang mana diberi ujian tersebut bukan setempat lah, seluruh faham, majoriti. Itu banjir baru ni. Maka hari ini ujian tersebut kita kena banyak bersabar lah. Kau kena surat kita kena belakang tu, kena belakang yang kat sekolah kan. Ada yang kena banjir, yang jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita dalam surat. Ada jiran kita belah kat Sungai Kelat. Kat Sungai Kelat. Yang dalam surah kita malam ni ada? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada, kita banyak-banyaklah bersabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah bagi kepada kita lagi dalam bentuk penyakit hari ini. Kalau kita tengok penyakit kita hari ini itu COVID-19. Makin takut kita tak? Makin takut. Semakin hari. Bukan duk kira bila nak habis. Duk kira bilangan berapa jumlah hari sakit hari ni, positif hari ni. Berapa hari ni kita? Tak tengok. 3,306 orang. Hari ni. Pahang saja 84. Termasuk Taman Tas seorang. Makin dekat dengan kita. Makin dekat. Na'udzubillah lah, minta jauh. Kita sama-sama masih lagi menjaga SOP-nya, masih lagi menjaga segala-galanya lah, mengikut apa yang telah digariskan oleh MKN. Maka hari ini sebab itulah saya bila tengok semua pakai mask, okey dah. Kalau ambil gambar dulu lah ni. Kalau ada polis belakang pun rasa lepas. Cikgu ada nak bagi mask belakang tu. Nampak mask tu tak pakai. Tak apa, yang penting jaga penjarakan. Sebab tu hari ini saya pun terkejut pula ni. Ada teman sebelah saya malam ni. Jarang ni, bukan jarang lah, memang tak pernah. Terima kasih kepada cikgu kerana kita agak-agak yang di luar sana lah. Kalau ada yang tak sempurna seperti kita, bila dia tengok video ni, mungkin dia boleh faham. Fahamlah apa yang saya sampaikan dan penceramah-penceramah yang lain. Dan bergunalah kepada Cikgu Karim dan kepada semua, terutama kepada cikgu kita ni. Terima kasih sangat-sangat membantu kepada golongan-golongan yang tidak sempurna di luar sana. Maka hari ini kita sambung kepada tadabbur kuliah tafsir kita hari ini, iaitu masih lagi duduk di surah Al-Infitar. InsyaAllah pada malam ni, saya rasa hampir dah malam ni, kita berhenti pada bawah ni pada malam kuliah sebelum ni pada ayat yang ke-14 kalau tak silap saya lah. Ayat yang ke-14. Betul? Ada yang buat catatan? Lama dah kita ni, ayat 14. Ayat 8. 14 ke 8. Rasa macam ada yang kuliah terakhir. Haji Muntir.
Haji Montek pula. Tu lah nak ngesok balik ni. Kalau ayat 8 tak habis orang ni kita. Undur balik. Saya ingatnya ayat 14 yang itu saya pernah sebut Al-Fujjar itu. Iaitu berkaitan dengan tabsyir ukhrawi dengan takhwif ukhrawi. Itu kita terang pada ayat iaitu pada ayatnya innal abrara lafi na'im. Itu ayat tabsyir. Tabsyir tadi iaitu berita gembira. Allah nak menceritakan berita gembira. Maka hari ini kita sambung kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, yaslau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaslaunaha yaumaddin. Silap. Ayat yang ke-14, 13 ayat ke-14 ini, 15 ayat ke-14. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-14. Kan silap saya pula. Tergantung kuliah kita mana. Ayat yang ke-14 iaitu wa innal fujjara lafi jahim. Di situ wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar iaitu orang-orang yang derhaka. Al-fujjar, orang-orang yang derhaka di situ. Lafi benar-benar dalam. Lafi benar-benar dalam. Jahim, apa dia jahim situ? Neraka jahim. Jelas tu kalau kita baca betul-betul, iaitu dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka jahanam. Jelas. Tetapi hari ini bagaimana mufassir menghuraikan ayat tersebut? Orang-orang kafir yang menzahirkan kekafiran mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Fujjar di situ bermaksud mereka yang menzahirkan kekafiran mereka, walaupun di situ diterjemahkan derhaka. Derhaka di situ nak tunjukkan kepada pok-pok kafir yang mana dia memang tunjuk betul perangai kafir dia tu. Ada beza paling. Maka tidak sorok-sorok dah. Memang dia tunjuk terus perangai kafir dia tersebut. Lafaz al-fujjar ini kalau dalam bahasa Arab iaitu dalam bentuk kata nama. Bukannya dalam bentuk kata kerja. Maknanya mereka telah tetap dalam keadaan tersebut. Keadaan macam mana? Keadaan kafir tadi. Sudah tidak berubah-ubah lagi. Maksudnya sampailah ke kiamat nanti, maka gitulah perangai mereka ni. Ianya sudah menjadi sifat mereka. Sifat orang kafir dia. Jadi apa hukuman yang Allah nak bagi pada mereka ni? Mereka ini jenis yang sudah tidak kisah dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak kisah dan tidak malu pun kalau orang tengok mereka buat dosa tersebut. Itu perangai dia. Perangai orang kafir tadi. Maksudnya orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak kata pun mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah tak kata lagi. Ini seolah-olah mereka tadi sudah berada dalam neraka mana? Neraka dunia. Dia buat perangai dia tu, buat dosa-dosa tersebut, yang mana sudah nampak dia tadi duduk dalam neraka dunia tersebut. Nama mereka juga sudah ada dalam neraka sana tu. Hak betul. Kehidupan mereka pun telah menunjukkan yang mereka tadi sudah jadi ahli neraka. Apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, semua tersebut telah nampak mereka ni ahli neraka. Cuma kita sahaja tak nampak apa yang mereka buat. Betul? Tak nampak. Nampak baik dia bagi zakat, bagi derma. Nampak bagus, tak ada masalah. Tapi sifat kafir yang ada dalam diri mereka tersebut memang tak akan berubah. Kehidupan mereka ini tidak tenang di atas dunia ini. Hati mereka kelang kabut, penuh dengan sifat-sifat yang buruk. Itulah iaitu neraka dunia hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak letak perkataan al-lazinal fujjar. Kenapa Allah tak letak al-lazinal fujjar? Allah mari wa innal fujjar. Kita biasa dengar dalam ayat innal lazina kafaru. Betul? Kita pernah dengar ayat al-lazina kafaru. Okey. Maka kenapa Allah tak mari situ al-lazinal fujjar ataupun al-lazina kafaru? Apa beza di situ? Nak guna perkataan fujjar di situ saya nak terang. Sebab mereka ini telah tetap kekafiran mereka. Ini berbeza kalau kalimah yang digunakan adalah allazina kafaru di situ.
kalimat allazina kafaru bermaksud mereka yang sedang melakukan kufur. Ada beza tak? Mereka yang sedang, diguna perkataan situ sedang melakukan kufur. Bila begitu, iaitu sedang melakukan perbuatan kufur tersebut, mereka belum lagi jadi kufur, terus benar dan masih ada harapan lagi untuk mereka tak berubah. Kalau Allah menggunakan ayat tadi allazina kafaru, bukan dia kafir betul-betul. Ni al-fujjar tadi, kalau Allah mari al-fujjar, maka ni memang kafir totok orang kata ni. Memang tak berubah lah sampai ke kiamat. Maka hari ini, kerana mereka sedang melakukan kekufuran, tetapi mereka mungkin boleh bertaubat dan mengubah sikap mereka tersebut. Saya mari senang untuk analogi yang mudah kita faham. Bagaimana kita nak faham al-fujjar dengan allazina kafaru tadi yang Allah guna dalam ayat Al-Quran yang lain. Iaitu saya mari contoh sedang memasak dengan tukar masak. Ada beza tak? Kata tu. Sedang memasak dengan tukar masak. Mana beza dia? Yang masak dia melakukan buatan masak. Sedang masak. Adakah esok dia masak? Dia masak. Esok dia masak? Tentu. Sedang masak. Belum tentu. Tukar masak. Hari ni dia masak, esok Dia boleh tahu masak. masih lagi masak. Itulah al-fujjar tadi. Iaitu tukar masak al-fujjar. Sedang masak tadi itu allazina kafaru. Boleh berubah-ubah. Faham di situ. Maksudnya kalau jumpa perkataan allazina kafaru ataupun Allah tuju tu al-kafirun. Ayat tu al-kafirun. Memang dia kafir tu. Kalau al-fujjar, maka ini adalah ditujukan kepada orang yang derhaka. Siapa derhaka? Pok-pok kafir. Yang mana kafir dia tadi tak akan berubah. Itu ayat yang Allah terangkan di sini. Akan tetapi kalau kalimah tadi digunakan adalah al-kafiru tanpa al-lazi ataupun digunakan kalimah al-fujjar, maka ia adalah mereka yang memang tetap melakukan kekufuran. Mereka yang telah tetap dalam keadaan kufur. Saya dah sebut tadi. Maknanya ia telah sebati dalam diri mereka. Maksudnya sifat tadi, sifat kafir tadi. Begitu juga kalaulah Allah mengguna perkataan apa, kita selalu jumpa allazina amanu. Ada tak allazina amanu? Ada. Kita jumpa juga kalimah Allah mengguna perkataan mukminun dalam ayat Al-Quran. Apa beza dua ni? Allazina amanu dengan mukminun. Okey. Maka allazina amanu tadi allazina kafaru. Saya dengan al-fujjar. Ni saya suruh kita faham sama-sama, iaitu allazina amanu di situ masih rendah lagi kalau dibandingkan dengan kedudukan mukminun tersebut. Kerana itulah dalam Al-Quran kadang-kadang nampak Allah Subhanahu Wa Taala tadi keras dan menegur terhadap allazina, perkataan allazina amanu. Sedangkan kalau lafaz yang digunakan adalah mukminun sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala puji sahaja dan tiada teguran. Kalau diguna perkataan mukminun. Kalau allazina amanu tersebut sekali dengan teguran. Kalau mukminun tak ada teguran. Maksudnya Allah puji sahaja kepada perkataan tersebut. Okey, kita boleh faham di sini. Maka yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji kalau diguna perkataan mukminun tersebut tanpa teguran kepada orang mukmin tersebut. Kalau tahap allazina amanu tadi itu orang-orang yang beriman, iman mereka belum tentu tetap lagi. Maksudnya boleh berlaku goyang-goyang. Allazina amanu. Mungkin hari ini dia beriman. Tahun depan belum tentu. Maksudnya begitulah perkataan allazina amanu. Maka ayat yang seterusnya iaitu apakah balasan bagi mereka yang fujjar tadi? Apa balasan? Maka apa balasan tersebut? Maka Allah nak mari ayatnya, ayat tahwif pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 iaitu yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Tengok pada kalau ada katalah, kalau ada tafsir boleh tengok tafsir. Iaitu yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yaslaunaha tadi mereka tadi masuk ke dalamnya. Siapa mereka tadi? Al-fujjar. Al-fujjar, orang yang derhaka tadi. Okey, yaumaddin iaitu pada hari pembalasan. Yaumaddin itu yaumad, hari ad-din, pembalasan. Di sini mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah masuk ke mana?
neraka. Masuk ke dalam neraka. Mereka yang al-fujjar tadi akan terjerumus ke dalam neraka pada hari akhirat nanti. Mereka akan tergelincir sendiri. Kalimah yaslauna di situ. Kalimah yaslauna Allah guna di situ, digunakan apabila seseorang itu terjerumus. Dan dalam bahasa Arab digunakan khusus untuk ke mana? Yaslauna itu masuk ke dalam api neraka. Tu je. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan masuk ke dalam api neraka ni yaslauna. Okey. Bukan gelincir biasa-biasa kalau kita jalan di mana? Di getok pagi. Getok lah. Jabatan. Jabatan. Jabatan titi tu. Bukan gelecok gitu lah. Maksudnya memang jatuh dulu. Bukan gelecok. Tak ada gelincir, memang jatuh dulu. Itu ya yaslauna. Neraka Jahannam adalah balasan yang setimpal untuk mereka tadi, untuk puak-puak al-fujjar. Mereka akan kekal di dalam neraka tersebut, dan dalam neraka tersebut selama-lamanya. Mereka tidak akan ada peluang untuk keluar daripada neraka tersebut. Inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang nak bagi kepada golongan al-fujjar tadi, golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pergi kepada ayat yang keseterusnya. Sempat tak cikgu terjemah? Saya laju betul tak? Takut kaya salah terjemah. Cikgu Nizam dah expert tak? Tahu-tahu tak? Ni boleh masuk TV kan? Mau masuk TV pun? Mau masuk TV? Masuk TV dah. TV berapa ni? Yang TV saya apa? Tak lah, sebab dekat air jauh kan. Boleh, kita orang masuk TV faham pula. Okey, ayat yang keseluruhnya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Apa yang diterjemah dimaksudkan ayat ni? Wa ma, dan tidaklah. Wa ma di situ dan, wa tu dan. Ma di situ tidaklah. Hum di situ adalah mereka. Mereka. Ini bagi mudah faham kita ni. So faham sikit-sikit. Anha daripadanya. Daripadanya siapa situ tu? Wa ma hum anha, dan tidaklah mereka daripadanya bighaibin, mereka dapat keluar. Ada orang bagi ayat ni. Okey, keluar daripada mana? Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripada neraka. Okey, ayat di situ. Dan mereka tidak dapat ghaib ataupun menghilangkan diri daripada neraka tersebut. Masuk neraka, tiba-tiba baca ayat tu hilang. Tak boleh, tak ada. Atas dunia boleh lah. Gambar tu gambar ni, tiba-tiba baca macam-macam ayat hilang pandangan orang. Boleh. Tapi dalam neraka nanti, buat apa-apa pun tak hilang. Tak boleh nak hilangkan diri tersebut. Neraka tadi menggenung dengan tajam kepada mereka, dan mereka tidak dapat hilang daripada pandangan neraka tersebut. Kita telah sebut yang mereka tidak dapat lari dari neraka tersebut. Tetapi apabila ada huruf ma di situ, ma tadi dan tidak, betul? Dan tidak. Okey, ma dan huruf ba bighaibin di situ, yang mana kalau dalam bahasa Arab digunakan sekali dalam satu ayat tersebut, ia adalah penolakan yang paling sangat kuat. Penolakan yang sangat kuat. Apa yang nak tolak sebut di situ iaitu orang yang masuk dalam neraka tadi, golongan-golongan al-fujjar tersebut memang tak boleh nak keluar. Maksudnya memang dipegang oleh neraka. Neraka sentiasa memerhatikan pokok ni. Maksudnya mereka bukan sahaja tidak dapat keluar daripada neraka, tetapi mereka juga langsung tidak dapat hendak menyorok sekali. Nak pergi sorok pun tak boleh. Neraka sentiasa memerhati. Tetapi kita hari ni, contohlah jemaah ni, buah mari dah surah ni. Buah. Boleh nak menyorok dengan saya? Boleh. Tak sini saya tengok. Ataupun di sekolah rasna saya kata, ada anak murid sebut dia tak siap kerja sekolah. Boleh tak menyorok? Boleh. Tak ada masalah. Sebab pandangan kita ni, pandangan manusia ni terbatas. Dia bukan boleh tengok semua. Bukannya keluar dia boleh tengok, tak ada. Boleh tak ada kacau begitu. Sampai tahap tu. Maka apabila duduk dalam neraka tersebut, neraka tadi sentiasa memerhati kepada golongan-golongan ahli neraka tersebut. Maka tetapi dalam neraka nanti
Kita tak boleh nak menyorok dah. Mereka tidak dapat lari daripada pandangan neraka tersebut. Jangan kata dalam neraka. Dari saat mereka duduk dalam kubur pun, mereka sudah dibuka lubang neraka tersebut. Duduk dalam kubur tu, Allah dah tunjuk dah lubang neraka tersebut. Gambaran neraka. Masa tu barulah rasa takutnya, rasa nak tulis semula dalam kubur. Tak ada tau. Nak minta tolongan siapa? Okey. Ini dilakukan untuk menakutkan mereka sebelum mereka masuk dalam neraka yang sebenar nanti. Sebelum masuk lagi, mereka telah dikenakan dengan azab. Azab macam mana? Azab tadi dari segi emosi. Duduk dalam kubur tu terapuk loh api neraka. Dengan keadaan neraka, bayangan neraka. Kita tak boleh nampak lah. Kalau Haji rasa nak nampak, mati mana ni? Oh, kita jauh lah. Jangan. Kita bukan nak tengok neraka tu. Tetapi hari ini minta jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bukan tergolong daripada ahli-ahli neraka. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke dalam syurga. Maka kerana terpaksa memandang neraka yang mereka akan masuk tersebut, itu yang jadi takut tu. Jadi takut. Hari ini maka ayat yang ke-17 hingga 19 nak habis lah. Ini perenggan yang terakhir dari dalam surah At-Takwir ini, iaitu pada perenggan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita supaya jangan bergantung kepada pertolongan orang. Ni ayat ni. Jangan gantung dengan orang. Tapi kita kalau rasa sobat, rasa susah, kena gantung ke tak? Tetapi Allah nak ayat ni bukan atas dunia ni. Di akhirat nanti kita bukan tak nak gantung dengan orang. Apa ayat dia? Allah mari dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dalam ayat tersebut di situ, tahukah kamu? Okey. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah? Wa ma di situ digunakan perkataan dan apakah? Ma situ apakah? Adraka, kamu mengetahui. Ma apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Ini dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk soalan. Allah macam tanya kita, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah tanya. Maksudnya, wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah yang membolehkan kamu mengetahui mengenai hari pembalasan tersebut? Dari mana lagi kamu nak dapat tahu? Adakah cara untuk kamu untuk mengetahui hari pembalasan tersebut? Allah tanya kita. Ada tak cara kita nak tahu hari pembalasan tersebut? Pada ayat ni tidak ada cara lain melainkan dengan apa? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hari ni lah yang kita duduk tadabbur ni cara kita nak tahu bagaimana pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini adalah kerana ianya adalah perkara gaib dan tidak dapat dijangkau dengan akal kita. Hari pembalasan ni, maksudnya dia adalah perkara gaib. Maksudnya kita tak nak fikir dengan akal kita. Kita kena tahu dengan, iaitu sumbernya wahyu, iaitu Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18, cuba perhati lagi. Allah cuba ulang sekali lagi kerana hendak beritahu kepada kita ni betapa besarnya perkara itu apabila diulang lagi. Untuk lebih menakutkan lagi para pembaca tadi. Apa Allah bagi? Summa ma adraka ma yaumuddin. Rasa-rasa sama tak ayat tu? Ada tak sama? Pasal tak sama? Ayat 17 dengan ayat 18. Allah ulang balik ayat tu. Ayat yang ke-18 Allah ulang balik ayat tersebut. Summa ma adraka ma yaumuddin. Ayat 17, wa ma adraka ma yaumuddin. Allah mari ayat yang ke-18, summa ma adraka ma yaumuddin. Allah ulang sekali lagi. Kenapa Allah ulang sekali lagi ayat ini? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan tersebut? Allah tanya sekali lagi itu. Pengulangan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menekankan kepentingan dan beratnya perkara itu. Sebagai contoh, kalau seorang ayah, saya bawa ini, seorang ayah yang marah anak dia. Kalau dia marah, berapa kali dia marah? Disebutkan tak marah berapa kali? Kalau kita nak marah anak kita balik main bola tadi lah, main dia balik lewat. Berapa kali kita nak marah dia? Sekali. Apa balik lewat? Tu ya. Banyak kan? Popa. Berkali-kali kita marah dia. Betul tak? Tu kita.
Allah ulang sama ni, memberi peringatan kepada kita. Allah ulang sampai 2 kali dalam ayat ni. Maksudnya hari ini sangat penting. Kalau kita mahu ke anak kita, penting tak? Penting lah tu, supaya dia dengar dan dia ambil pengajaran apa yang kita mahu tersebut. Hari ini Allah ulang supaya kita dengar betul-betul dan kita ambil apa yang Allah nak bagi tahu. Maka janganlah kita main-main dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Sudah berkali-kali diberi peringatan, maka kenalah beri perhatian. Kalau masih degil lagi, kita ni, memang ada masalah lah. Kalau kita ni degil juga dengan apa yang Allah nak terangkan kepada kita, Allah nak bagi tahu kepada kita tak dengar juga, memang kita ada masalah. Tidak boleh nak mengadu kata tidak tahu. Kita tak boleh nak kata aku tak tahu. Tak boleh. Tak ada kata gitu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu banyak kali dengan berbagai cara. Betul tak? Sebab tu kita tak boleh nak buat aku tak tahu. Padahal dengar ada mana ni? Ustaz bagi tahu. Okey. Maka jelaslah kepada kita pada hari ini, pada ayat tersebut Allah nak memberi peringatan kepada kita, iaitu pada hari pembalasan tersebut. Pertama iaitu Al-Fujjar tadi akan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan-golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita tinggal dalam satu ayat sahaja lagi, iaitu ayat yang terakhir, iaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Saya nak bawa satu kisah di sini. Ada satu kisah, iaitu yang mana Qatadah telah berkata, demi Allah, semua urusan pada hari itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan tiadalah seorang pun yang boleh membantahnya. Maksudnya Qatadah kata apa? Demi Allah, semua urusan pada hari itu, hari apa? Hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti adalah kepada Allah sahaja kita kena berserah, dan tiada seorang pun yang boleh membantahnya. Maka balik kepada ayat ini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah nak terangkan sedikit tentang hari itu. Hari apa? Pembalasan tadi. Allah nak terangkan sedikit sebab Allah ulang 2 kali. Iaitu yauma la tamliku, iaitu hari. Yauma tu hari. La tamliku nafsun, ketika seseorang tadi tidak berkuasa. La tamliku nafsun, seseorang tersebut tidak berkuasa di situ. Li nafsin, untuk menolong orang lain. Dia tersebut tidak boleh nak tolong orang lain. Syai'an, sedikit pun. Wal amru, dan semua urusan yauma izin, pada hari itu, lillah, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, hari pembalasan tersebut, seseorang tidak dapat berkuasa atas seorang yang lain. Langsung tidak dapat menolong orang lain. Dalam surah Abasa disebut sebelum ini, iaitu apa dia? Ayatnya. Dalam ayatnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dalam surah Abasa yang sebelum ni saya pernah sebut, iaitu ayat yang ke-34, pada hari ketika manusia lari daripada saudaranya, dari ibu dan bapanya, dari isteri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Masing-masing sibuk pada waktu tersebut. Semua pakat lari. Maka jelaslah kepada kita di sini, iaitu pada hari pembalasan nanti, setiap orang tak sempat dah nak mikir, tak sempat dah nak tolong. Kita ada anak, hari ni tak ada lah, kita nak tolong anak. Anak pula, dia pula. Isteri kita, dia tak boleh nak minta tolongan kita. Kita pun ada masalah pada waktu itu. Maka tidak ada siapa-siapa yang boleh membantu kita pada hari pembalasan nanti.
Mereka akan lari kerana tidak mahu menolong orang lain. Dan kalau hendak tolong pun tidak boleh nak tolong, kerana tidak berkuasa langsung untuk membantu pada waktu itu. Langsung tidak mempunyai apa-apa kuasa dan tenaga. Dan dalam ayat yang terakhir surah At-Takwir ini telah disebut bagaimana manusia tadi tidak ada kuasa. Betul tak? Tidak ada kuasa. Kita tidak berkuasa pada waktu itu untuk membantu sesiapa. Maka keputusan pada hari itu semuanya akan terpulang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang menentukan. Kita kena menghadap Allah pada waktu itu sahaja dan tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana puak-puak musyrikin sangka mereka ada orang yang akan jadi peguam pada mereka. Puak-puak musyrikin, puak-puak kafir pada waktu itu, puak-puak kafir musyrikin ni, dia rasa ada orang yang membantu dia. Ada yang membantu dia. Siapa? Nabi. Dia rasa wali ataupun para malaikat yang mereka puja dan sembah pada waktu itu. Mereka berharap kepada syafaat yang ini, yang mereka puja tersebut dan sembah tersebut bila di atas dunia. Hari ini kita ada tak yang ni? Ada. Yang jenis tawassul, nama dia tawassul. Memuja. Minta dengan apa? Minta dengan pokok, minta dengan batu. Ada tak? Ada kita. Kampung kita tak ada, tempat lain ada tu. Afrika. Sini tak ada ni. Kakak ada. Bila begitu, tawassul tadi iaitu kita menggunakan perantaraan. Boleh tak boleh tawassul? Boleh tak boleh? Tak boleh. Perantaraan. Boleh tak boleh? Haji. Tawassul. Kita meminta perantaraan. Okey. Saya cuba jelas sedikit tawassul sebab kita orang mari sini meminta pertolongan. Iaitu disebut tawassul ini yang mana ada dua. Tawassul yang masyru' dengan tawassul yang mamnu'. Tawassul yang dibolehkan dengan tawassul yang dilarang. Apa tawassul tadi? Tawassul tadi iaitu kita ada perantaraan di dalam kita berdoa. Ada perantaraan dalam kita berdoa. Walaupun kita tetap meminta tadi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ada meletakkan perkara lain di tengok tersebut sebelum nak sampai ke Tuhan. Tawassul. Sebab tu saya kata tadi tawassul ada dua, tawassul masyru' dengan tawassul mamnu', yang dibolehkan dan yang dilarang. Kita nak membicarakan yang dibolehkan tu. Bagaimana tawassul yang dibolehkan? Iaitu tawassul yang dibolehkan, yang disyariatkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul adalah berdalilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda mengajar kepada kita cara bertawassul. Nabi sendiri ajar kita untuk bertawassul. Bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama, bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertawassul. Perantaraan doa kita tadi itu pertama iaitu menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-namanya tersebut, iaitu dalam surah Al-A'raf. Dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah anjurkan, Allah suruh kita berdoa dengan nama-nama dia. Okey. Selalu kita guna ya Ghaffar, ya Ghaffar, Ighfirli, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku. Maksudnya kita minta dengan nama Allah tadi supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Apa lagi? Ya Razzaq, yang memberi rezeki kepada kita. Ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu adalah tawassul yang pertama yang dibolehkan. Dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang yang soleh. Doa orang yang soleh, iaitu berjumpa dengan orang-orang yang soleh yang amal ibadahnya bertepatan dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
iaitu para ulama dan sesiapa sahaja orang soleh yang masih hidup dan meminta orang yang soleh itu mendoakan untuk kita. Boleh, boleh. Kita pun pergi jumpalah Maulana mana-mana Maulana tolonglah doa ke saya. Boleh tak boleh? Boleh. Cara yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul tadi kita minta dengan orang soleh tadi doakan kepada kita. Dengan syarat orang soleh tadi macam mana? Hidup lagi. Jangan pula Maulana tadi duduk dalam kubur, kita pun Maulana doalah kamu. Tak boleh. Itu dah mati. Maksudnya hari ini masih hidup lagi, kita diminta. Perkara ini berlaku bila? Di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat meminta agar Nabi berdoa. Cerita dia. Adapun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Umar menyatakan bahawa dulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Kata Umar, masa Nabi hidup dulu, kami Umar kata, kami bertawassul dengan Nabi, minta Nabi doa. Maka sekarang apabila Nabi telah tiada, orang yang paling mulia di kalangan kami adalah kamu. Kata Umar. Dia kata Abbas adalah orang yang paling mulia selepas mati Nabi. Wahai Abbas, maka berdoalah kamu untuk kami. Dia minta Abbas tadi berdoa kepada sahabat-sahabat. Maka peristiwa ini terjadi ketika mana? Iaitu ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Okey. Sama sikit lagi. Kena berhenti azan dulu. Tu ya. Ada sikit. Okey. Ganggu gedung dulu. Okey. Yang mana peristiwa ini terjadi ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Umar meminta Abbas radhiyallahu anhu berdoa dan Abbas radhiyallahu anhu pun berdoa. Tidak lama setelah itu Allah pun menurunkan hujan kepada mereka. Pada waktu itu. Okey. Ada kisah yang lain lagi, itu peristiwa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Biasa kita dengar. Dekat sekolah saya ada Uwais Al-Qarni, hitam. Memang saya suka budak tu. Nama dia Uwais Al-Qarni. Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Cerita dia. Okey. Yang mana tidak pernah berjumpa dengan Uwais tadi, dan dia pun tidak pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menceritakan tentang keberadaan dan kewujudan Uwais Al-Qarni tadi. Nabi tak pernah berjumpa pun dengan Uwais, dan Uwais Al-Qarni pun tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi bercerita kepada Sayyidina Umar. Maka Nabi menyuruh kepada sahabat, sekiranya bertemu dengan Uwais, mintalah agar dia berdoa. Kalau menjumpa dengan Uwais ni, mintalah dia doa kepada, kata Nabi SAW masa Nabi hidup. Maka setiap tahun pada musim haji, para sahabat mencari Uwais bin Amir Al-Qarni, nama dia. Uwais bin Amir Al-Qarni, melalui kabilah-kabilah yang datang daripada mana? Daripada Yaman. Setiap kali musim haji, maka daripada kabilah Yaman tersebut akan cari nama tadi Uwais bin Amir Al-Qarni, nama dia. Maka dibawa dalam hadis ini, iaitu dari Usaid bin Jabir, ia berkata, Umar bin Al-Khattab jika datang sepasukan daripada Yaman akan berkata, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Umar tadi tanya pokok Yaman, berkumpul belakang pokok Yaman tadi, di kalangan pokokmu ni ada tak namanya Uwais bin Amir? Maka demikian seterusnya sampai datang Uwais. Ni bukan sekali tanya, bertahun-tahun tak jumpa. Maka jumpa satu kali haji tersebut, maka datanglah Uwais. Beliau bertanya, Umar bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Dia menjawab, ya. Umar bertanya dari Murad, kemudian ke Qarun. Dia berkata, ya Umar. Umar tanya Uwais ni, apakah engkau dulu memiliki penyakit semacam kusta? Dia tanya Uwais ni. Kemudian sembuh kecuali sebesar dirham tinggal. Kusta dia tadi, penyakit dia tadi sembuh dan tinggal lagi sebesar dirham.
Maka katanya Uwais, ya. Umar bertanya dia lagi, apakah engkau memiliki ibu? Dia berkata, ya Umar. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian itu Uwais bin Amir bersama sepasukan penduduk Yaman dari Murad kemudian Qarun. Kedulunya memiliki penyakit semacam kusta, kemudian dia sembuh kecuali sebesar dirham sahaja tinggal. Dia memiliki ibu yang dia berbakti kepadanya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah perkenankan doa dia tersebut. Rupa-rupa cerita tadi Allah dah sebut kepada Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni tersebut. Memang jumpa orang. Tu nak ayat we kita boleh bertawasul dengan siapa? Orang-orang yang soleh. Yang ketiga, bagaimana yang ketiga? Tawassul yang ketiga iaitu bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh, iaitu bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, yang mana hadis yang selalu dijadikan contoh adalah hadis 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Ini ada kisah yang mana ada 3 orang lelaki terperangkap dalam gua tersebut. Seorang berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahawa dia telah taat kepada ibu bapanya. Seorang lagi mengatakan dia hampir berzina, tetapi dia tinggalkan zina kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kedua tadi, dia nak berzina tapi dia tak jadi nak berzina. Dia kata apa? Aku takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ketiga tersebut berdoa dengan menyebut bahawa dia orang yang amanah, memegang amanah yang diberikan kepadanya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Dia pegang amanah tersebut dan sampai apa masa dia balik semula amanah tersebut kepada orang yang dijaga, amanah yang dijaga. Maka dengan amalan soleh itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibuka pintu gua tersebut. Okey. Yang tertutup tadi sehingga memerangkatkan mereka. Ketika orang pertama berdoa, batu yang menutup gua tadi terbuka sedikit. Orang yang kedua tadi berdoa, terbuka sedikit lagi. Maka orang yang ketiga terbuka semuanya. Itulah doa-doa di antara orang yang amalan-amalan soleh. Bergantung kepada apa tadi? Bertawassul kepada amalan-amalan kita. Hak tak boleh bertawassul tadi iaitu dari segi syarak, apa yang kita tak boleh nak bertawassul? Kita meminta dengan benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan pokok, kita minta dengan batu, kita minta macam-macam. Hari ni kita minta dengan tok bomo. Boleh? Tak boleh. Tu jatuh pada apa? Syirik. Okey, yang itulah kita yang biasa kita diamalkan dalam masyarakat kita. Nak balik kepada ayat tadi, kesimpulannya iaitu Imam At-Tirmizi mengatakan, ya Bani Hashim, unqizu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'an. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu daripada mana? Api neraka. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk membantu kamu daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya hadis daripada Imam At-Tirmizi. Di sini ayat ini menyatakan, Allah ayat yang lain nak menceritakan kepada kita sebahagian ayat tersebut. Allah berfirman, milik siapakah pemerintahan pada hari itu? Itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Pada waktu itu di hari akhirat nanti, siapa yang milik segala-galanya berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, kekuasaan pada hari itu sepenuhnya adalah untuk Ar-Rahman. Maka pemilik hari pembalasan segala-galanya. Dalam surah Al-Fatihah kita jumpa itu Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelaslah kepada kita pada hari ini dalam surah At-Takwir ni, iaitu di hujung ayat ini nak menyatakan kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada amalan-amalan yang kita ada di atas dunia ini nak bawa ke akhirat nanti. Maka jelaslah kepada kita untuk ayat ini. Maka kita akan masuk pada minggu hadapan, minggu yang seterusnya, iaitu surah yang baru, surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini nak menceritakan tentang manusia yang menipu dalam timbangan. Ini biasa orang yang jual ni. Orang yang jual kena datang ni minggu yang seterusnya. Maksudnya menipu dalam timbangan. Boleh tak boleh? Okey, itu kita akan berjumpa nanti pada minggu berikutnya. Ada soalan tak? Saya tanya sikit. Saya dengar. So, masa Nabi Adam 40 tahun dia berdoa, nampak orang tak terima. Ada satu ketika dia berdoa berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tanya dia, di mana kamu tahu nama Muhammad? Masa aku di surga.
Kata baca itulah panjang lagi. Muhammad ni. Jadi kalau kita berdoa tu kita tawasul dengan Nabi Muhammad. Kita bertawasul dengan Nabi. Berkat Nabi dekat Muhammad tu. Itu macam mana kita? Kita meminta syafaat daripada Nabi. Ibaratnya gitu. Kita berdoa lah, lepas tu berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah. Salah. Kita memang kita bergantung pada Nabi. Kalau jadi masalah Kita dah minta dengan Allah, lepas tu berkat. Ya. Yang tu tak masalah. Kita hari ni kita minta dengan siapa? Contohnya kita jumpa Tok Wali dalam kubur. Mana-mana Tok Wali lah. Kita pun sebut nama Tok Wali tu. Itu tak boleh. Dengan Nabi tadi boleh. Kita masih lagi bertawasul. Cuma hari ni kita jangan bergantung sepenuhnya pada Nabi. Masih lagi kita tadi perantaraan kita yang terakhir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita minta berkat tadi. Kata Haji. Itu masih boleh. Tak masalah. Okey, ada soalan? Saya tak faham kerana kita selalu dengar di atas dunia ni ialah syurga bagi orang yang kafir. Itu macam mana? Syurga bagi orang yang di atas dunia ni ialah atas dunia ni bagi itu adalah syurga bagi orang yang kafir. syurga bagi orang kafir Ya, maksudnya dia tentu atas dunia. dia dah tentulah dia akhirat asal dia masuk neraka. Jadi atas dunia ni syurga senang dia lah maknanya. Itu kata kita. Kata Kata kita sebab dia boleh buat macam-macam. Ibaratnya seperti dia duduk dalam syurga. Minum arak boleh, zina boleh. Syurga lah dia. Tapi saya dah sebut tadi dalam ayat tadi, puak-puak kafir tadi, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia duduk dalam neraka dunia. Cuma kita tak rasa sebenarnya. Kita tak nampak aja sebenarnya. Jadi di hujung nanti masuk dalam kubur, pada waktu itu barulah Allah nak tunjuk pada dia, inilah neraka untukmu. Masuk. Tapi kita hari ni kita rasa macam neraka untuk kita atas dunia, betul tak? Nak minum arak tak boleh, nak zina tak boleh, nak buat jahat tak boleh, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Akhir sekali ni keluar Islam. Masuk kafir tu. Boleh buat belaka. Tapi kita rasa itu neraka bagi kita atas dunia, betul tak? Tapi dari untuk pokok-pokok kafir tu, macam syurga dia duduk atas dunia. Itu katanya. Tetapi hari ini sebenarnya mereka itu adalah duduk dalam neraka dunia. Kita adalah duduk dalam syurga. Kita buat hari ini, kita duduk dalam ramai-ramai ni, rasa-rasa pergi ke neraka tu. Kita duduk ni. tak rasa. Kalau kita rasa, kalau kita bagi duduk sini, masuk neraka, bagi kita duduk kat rumah tengok TV. Katanya begitulah. Tetapi hari ini pokok kafir tersebut memang dia akan merasa hidup di atas dunia ni seperti syurga. Tapi kita walaupun rasa macam susah, waktu dihalang, orang ni dihalang, tak boleh nak buat, sebenarnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada soalan? Ada lagi soalan? Haji. Kalau kita dah berjaya mengheret orang kafir atau orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam, masuk ke Islam maknanya, adakah kita tu berjaya dan dijamin syurga? Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dapat menariklah, mengajak dia seorang kafir tadi mengucap 2 kalimah syahadat masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka dijamin untuk kamu tadi adalah syurga untuk. Amal tamatah tu je. Boleh seorang apa je dah kita. Apa seorang tadi. Tapi kalau ikut yang ceramah apa? Yang India bukan dia. Siapa yang mengajak orang Islam? Bukan itu. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Setiap hari berapalah ajaran dia. Maksudnya yang mengucap 2 kalimah syahadat untuk mengenal Islam. Dengan penerangan dia tersebut, maka orang kenal, dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini saya tutup kuliah kita, tadabbur kita ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kuliah yang akan datang, tadabbur kita dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Mutaffifin. Itu saja pada saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم
شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.